yang Muhammad Damansara tadi, yang disebut ada kes-kes yang dilaporkan kepada pihak berkuasa, khususnya SPRM, dibuat siasatan, dibuat interrogation dan juga tangkapan, tapi tidak ada tindakan. Persoalan saya sebaliknya daripada itu. Ada pula kes-kes yang dibawa oleh SPRM ke mahkamah dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan yang tidak bersedia. Bagi contohnya yang dibawa terhadap Muhammad Tasik Lugo baru-baru ini, dah dibawa ke mahkamah, tiba-tiba DPP minta supaya DNA dulu kerana charge-nya tidak proper lagi, kemudian dituduh kembali juga kepada pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, dibuat tuduhan. Apabila dirujuk permohonan untuk mahkamah menilai semula, mahkamah mengatakan bahawa tuduhan itu tidak proper, tidak dalam keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan terpaksa di acquitted and discharged dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apakah tindakan kerajaan memastikan sesuatu aduan, komplain berhubung dengan kes-kes jenayah terutamanya rasuah ini diberikan perhatian yang sewajarnya mengikut undang-undang sebelum ianya digunakan kuasa AG di bawah perkara 145 dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Sebenarnya saya secara peribadi sebagai seorang yang pernah menjadi peguam jenayah dan juga peguam sivil, memang selalunya berhadapan dengan satu elemen frustration bahasa yang saya boleh guna secara tanpa ada niat jahat. A very good faith statement, frustration, bukan niat jahat. Saya tidak menuduh mana-mana agensi, tetapi saya rasa pada tahun 2023 ini kita melihat bahawa dengan saya selalu menekan pada elemen teknologi, social media, teknologi, tidak ada apa yang boleh disembunyikan lagi. Maknanya banyak maklumat ada di luar sana. Jadi bererti bahawa dalam negara kita, agensi-agensi penguatkuasa mesti menjalankan tugas mereka dengan penuh transparansi dan accountability. Dia tak boleh lagi menganggap bahawa kuasa yang ada tu boleh menjadi suatu kuasa yang sewenang-wenangnya. Itu adalah dia punya general premise. Itu sebabnya kalau kita tengok, pertama sekali bila bercakap tentang pendakwaan dululah, di mana pada hari ini saya pun dah banyak kali jawab, komitmen kerajaan Madani memang ada kepada elemen pemisahan AG dengan prosecution powers. Memang maknanya AG sebagai penasihat undang-undang pada kerajaan dan AG sebagai pendakwa negara. Itu memang committed, tetapi memakan masa dan jawatan kuasa hak wakil daripada ahli-ahli kedua-dua pihak memang terlibat dalam empirical study dilakukan. Itu adalah elemen pendakwaan. Jadi bila bercakap tentang elemen agensi kuasa, kita mempunyai badan yang ada. Kita ada AIAC dan kemudian kita ada beberapa elemen, dan kalau kita tengok di polis kita mempunyai IPCMC yang telah memakan masa yang lama. Tetapi pada hari ini bagi pihak kerajaan, memang kerajaan menyebut tentang kewujudan ombudsman. Dan ombudsman yang disebut ini nak membawa semula isu yang paling utama, adakah EIAC yang wujud memantau semua enforcement agency itu dimasukkan di bawah ombudsman ni, ataupun ombudsman tidak wujud pada premis negara kita. Ini masih dalam perbincangan. Tetapi semasa menunggu keputusan ini untuk dibuat sebagai satu dasar oleh kerajaan pada hari ini, saya melihat bahawa undang-undang yang ada ni memang mencukupi. Sebab itu yang bila kita sebut pada hari ini, kerajaan hari ini ialah kerajaan yang mempunyai penghormatan kepada sistem separation of power. Sebagai contoh, kuasa judiciary, kuasa mahkamah, dan semua yang berhadapan dengan tidak kepuasan hati daripada mana pihak, saya tak nak cakap kes yang spesifik sebab subjudis, mereka boleh pergi ke mahkamah hari ini, dan mereka telah pergi kepada mahkamah untuk menuntut hak mereka. Dan hari ini kalau kita baca dalam social media, online news, macam-macam permohonan dibuat. Tidak adanya halangan permohonan itu tidak boleh dibuat. Tetapi saya bercakap permulaan saya tentang bantuan guaman. Bantuan guaman itu kepada mereka yang tak mampu, terutama sekali kes sivil dan kes jenayah. Kes-kes yang disebut, kata contohnya individu yang punya kewangan yang besar, ataupun badan-badan organisasi yang besar, syarikat yang besar, atas tuduhan rasuah, atas mana-mana tuduhan yang dilakukan, mempunyai kemampuan untuk mencari peguam. Dia tidak boleh mendapat bantuan guaman. Daripada premis percakapan perbahasan saya pada hari ini, permulaan dengan Jabatan Bantuan Guaman dan YBJK. Jadi nak menjawab kepada Kota Baru tu, saya nak
beritahu Kota Baru bahawa undang-undang yang ada pada hari ini ialah undang-undang yang sama yang mana bila kerajaan masa PRU14 kerajaan yang sama. Maknanya undang-undang tu undang-undang sama. Tidak adanya pindaan pada undang-undang di segi agensi-agensi yang disebut tadi. The law is the same. The law has been that way. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat pada perubahan dan pindaan, perlu kita banyak kajian. Tetapi saya nak menekan di sini bahawa kerajaan tidak lari pada tanggungjawab kerana pertama sekali ialah kita bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Hari ini Kerajaan Madani bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Perlunya pindaan dilakukan. Tetapi mungkin tak sempat pada tahun ni, mungkin insya-Allah pada tahun depan. Dan Akta Kebebasan Maklumat ini sangat penting kerana perlu dilihat sekali dengan Akta Rahsia Rasmi 1972. Jadi perlunya satu balancing act di mana Akta Rahsia Rasmi kemungkinan dipinda supaya Akta Pemberi Maklumat mempunyai skop yang lebih luas. Jadi itu semua kata orang dalam bahasa orang putih building blocks. Jadi kita tidak boleh hanya datang ke parlimen membuat pindaan sewenang-wenangnya tanpa membuatkan libat urus bukan saja dengan ahli-ahli politik ataupun wakil rakyat di sini dua-dua blok, tetapi juga pada agensi-agensi terlibat yang akan melaksanakan perkara tersebut. Tetapi dialog tersebut, perbincangan tersebut, percakapan tersebut disebut oleh Kerajaan Perpaduan Madani oleh Yang Amat Perdana Menteri ke-10. We are not keeping quiet about it. Kita bercakap. Sebab kita mempunyai kesedaran perlunya satu perubahan di segi landscape kita. Dan apa gunanya nak bercakap tentang contohnya mempunyai undang-undang yang begitu ketat kalau Akta Kebebasan Maklumat tidak memberi perlindungan yang sepenuhnya kepada pemberi maklumat. Jadi siapa yang nak report? Jadi dia tidak boleh bergerak bersendirian tanpa mempunyai dia punya undang-undang. Soalan saya tak jawab, Yang Berhormat. Kejap satu-satulah Yang Berhormat. Kemudian Akta Perlindungan Pemberi Maklumat yang 2010 yang apa dia Yang Berhormat? Yang Berhormat Menteri.